kita tahu ada dua pakej rangsangan. Pertama, pakej prihatin. Yang kedua ialah jana semula ekonomi atau singkatannya penjana. Yang mana kita faham bahawa sebelum ini kita dah pernah cakap bahawa semasa krisis COVID, kita berbicara tentang menangani masalah semasa itu dengan memberi perhatian kepada aspek apa kita panggil pandemik yang berlaku. Dan sudah tentu kita sudah pun menjangkakan apa yang ada lepas daripada yang pertama itu mesti ada satu lagi rangsangan di mana ia lebih kurang rangsangan pasca COVID yang kita tahu meninggalkan impak yang besar kepada soal pengangguran. Kalau boleh saya tambah lagi daripada apa yang dapatan daripada Job Street, ya, mereka mengandaikan hampir 2 juta rakyat Malaysia yang akan menganggur dan permintaan untuk mereka mencari kerja semakin meningkat jika dinilai dari sudut carian yang dibuat di Google, iaitu hampir 74 juta rakyat mereka yang dalam keadaan mencari pekerjaan ini membuat dia punya Google search, ya, untuk mencari pekerjaan. Itu sendiri menggambarkan betapa keadaan pasca COVID ini menggambarkan suasana yang paling utama kita bicara di sini ialah soal employment, ya, ataupun pekerjaan. Dan kita tahu exit plan pasca COVID yang telah bermula dengan penjana ini, seperti paling besarnya ialah 35 bilion yang merangkumi 40 inisiatif untuk merangsang ekonomi, di mana 10 bilion adalah satu suntikan yang secara langsung daripada kerajaan sendiri. Dan berbagai inisiatif lain yang kita pernah sebut di sini, Saudara Nizam, tentang industri yang paling terjejas ialah tourism. Dan alhamdulillah dalam rancangan yang dibuat ini adalah dia buat satu package lebih kurang 1 bilion untuk menangani kesan tourism kepada SME yang terlibat. So banyaklah lagi, ya, kita tengok package ini yang pada hakikatnya adalah untuk menangani jana semula ekonomi agar kita panggil dia start to survive balik, ya. Istilah dia adalah bermula untuk survive. Dia start to survive again, di mana di dalam kita membuat satu penilaian kepada package ini. Saya ada beberapa perhatian yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan, iaitu saya pernah membaca satu artikel dan banyak artikel yang ditulis secara akademik tentang kesan kepada COVID pandemik global ini ialah kita terpaksa melihat semula asas-asas bagaimana kerajaan memberikan bantuan dia kepada rakyat, ya. Saya bagi satu contoh yang paling basic, iaitu kita tahu bahawa dalam kita membuat dasar-dasar bantuan rakyat ataupun intervensi kerajaan untuk memberi bantuan-bantuan ini, kita ada pengkelasan, ya, daripada B40, M40 dengan U20. Dalam hari ini, realiti COVID-19 pandemik global hari ini, kesemua pengkelasan khususnya B40 dengan M40 itu memerlukan penilaian semula. Penilaian semula kerana ia memberi kesan kepada tahap yang disebut oleh saudara yang berhormat Saudara Fahmi tadi, iaitu tahap keberkesanan itu. Effectiveness dan tahap accessibility, di mana hari ini dia tak jadi simple seperti B40, M40. B40 yang dipakai sekarang ialah mereka yang punya pendapatan household income 4,346, ya. Dan M40 ialah 4,361, ya, 4,361 ke atas hingga 9,619. Ini kategori yang dipakai hari ini, ya. Tapi apabila kita melihat kesan COVID dengan unemployment yang berlaku,
apabila kita melihat penderitaan yang terpaksa dilalui sebagai satu pandemik global yang tak dapat kita elak perkara-perkara ini, maka dicadangkan kepada kerajaan untuk menilai semula pengkelasan ini apabila kita kena buat apa kita panggil sub-categorization lagi. Contohnya Saudara Nizam, kalau E40 itu dia kena bagi lagi 3 lagi. Daripada pendapatan 4,300 ke bawah itu dia kena bagi lagi. Yang dapat 900 ke bawah berapa, yang dapat 900 hingga 1,500 ke atas berapa, dan 1,500 hingga 3,000 berapa. Sebab ini sangat penting kerana setiap kategori yang sub-kategori daripada B40 itu mempunyai masalahnya tersendiri. Kalau kita main secara general sahaja, B40 dapat macam ni, maka dia kadang-kali tidak sesuai untuk diberikan kepada mereka yang dalam B40 itu ada pula kategori-kategori yang lebih teruk lagi. Ini satu kerana dengan cara ini effectiveness kepada semua plan perancangan untuk membantu mereka ini, dia akan lebih targeted kepada mereka yang berbeza dia punya permasalahan antara B40. Begitu juga dalam M40. M40 ini mungkin dengan kita membuat pengkelasan yang baru ini, mungkin di kalangan M40 itu dia mungkin kena masuk di bawah B40, B40 yang teratas, dan dia tidak lagi boleh kita kategori sebagai M40. Dan M40 pun jangan lupa mereka juga terkesan dengan dari sudut pekerjaan dan sebagainya. Jangan lupa, saya selalu sebut di sini yang kita bercakap ini ialah kepada 8 juta pekerja yang di swasta. Kalau yang kerajaan itu mereka memang dah tetap dia punya gaji dan sebagainya. Jadi kenapa perkara ini sangat penting? Kerana kalau kita tengok RMK 11, RMK 11 meletakkan sasaran B40, mereka nak pendapatan secara purata kepada B40 ialah 5,270. Mana itu sasaran yang cukup baik untuk meningkatkan secara kita panggil average income bagi B40. Tapi kalau kita melihat secara praktikal, tahun 2016 kajian mendapati bahawa mereka yang daripada B40 hanya secara purata pendapatan mereka ialah 2,848. Dan apabila berlaku pandemik ini, pencapaian RMK 11 yang nak letak 5,270 kepada satu tahap pendapatan secara average kepada B40 ini perlu nilai semula kerana agak sukar untuk kita mencapai. Jadi apa yang saya nak tegaskan di sini, Saudara Hairul Nizam dan rakan Saudara Fahmi, yang berhormat Saudara Fahmi Fazil, kesemua perbincangan kita pada malam ini perlu dibawa kepada perdebatan di dalam parlimen. Ini cerita dia. Ini yang kita kata, perdebatan di dalam parlimen itu akan membuka ruang untuk berbagai suara dan pandangan serta pendapat ini dibahaskan dan mendapat satu apa kita panggil konsensus sebelum mana-mana ransangan yang nak dikeluarkan dalam satu bilangan yang cukup besar. Saya ulang di sini, kegagalan Perikatan Nasional dalam menangani COVID itu bukan soal berapa bilion yang dia keluarkan. Bukan itu isu dia. Itu boleh diperdebatkan secara objektif, secara akademik. Tapi isunya ialah kegagalannya apabila mereka tidak dapat bawa ke parlimen untuk berdebat. Dan saya nak ingatkan kepada semua yang mendengar, mereka boleh secara emosi memberi pandangan mereka. Itu pandangan mereka, biasa. Tetapi kita bercakap dari sudut asas-asas demokrasi. Seluruh dunia, apabila mereka berdepan dengan pandemik global
yang menuntut kerajaan keluar pakej ransangan berbilion-bilion, mereka bawa benda itu ke Parlimen. Kerana itu adalah asas dan prinsip demokrasi. Sebuah kerajaan tak boleh buat keluar daripada perbendaharaan negara dengan keadaan emergency yang begini, melainkan dia kena bawa ke Parlimen untuk diluluskan oleh pihak legislatif, kerana ia melibatkan akta yang mana kerajaan perlu keluarkan satu bilangan besar dalam keadaan yang kecemasan ini, mestilah dalam hal itu mendapat persetujuan kelulusan daripada Parlimen. Ini tidak berlaku. Malangnya Parlimen ditangguh, malangnya 18 Mei baru ini, sepatutnya ia peluang terbaik untuk kita fokus kepada perbincangan ini, tapi malangnya tidak berlaku. Dan kita faham kenapa ia tidak berlaku. Kerajaan Perikatan Nasional tidak stabil, Kerajaan Perikatan Nasional muncul dalam krisis, tidak fokus untuk melihat isu ini, tapi lebih fokus untuk kekal berkuasa. Dan yang ketiga, national resilience ataupun ketahanan nasional itu tidak dibentuk secara konsensus melalui Parlimen sebagai platform yang terbaik. Ini adalah bagi saya satu yang amat dikesali, dan orang boleh bagi contoh kononnya COVID kita tak boleh buat, tetapi 18 Mei baru ini telah terbukti bahawa pada persidangan pembukaan Parlimen itu boleh disusun atur kedudukan distance atau penjarakan, serta keperluan kami setiap ahli Parlimen melalui saringan, dan Alhamdulillah tidak ada isu. Malah kalau kita kekal dalam keadaan model itu untuk berbahas cukup mungkin seminggu, saya kira bajet yang besar ini akan lebih berkesan dalam konteks bagaimana ia hendak disampaikan, dan lebih penting yang saya kata, sejauh mana kerajaan serius untuk mengkelaskan semula apa sahaja masalah dalam konteks ianya hari ini. Kita kena faham tak boleh buat macam mana kita buat dulu-dulu, sebab suasana berbeza, pengangguran meningkat, kewangan negara terhad, dan isu pendapatan negara juga terhad. Maka kena ada penilaian semula kepada asas-asas ekonomi dan pengkelasan-pengkelasan ini sebelum benar-benar tadi disebut sejauh mana efektifnya kita nak sampaikan semua pakej ini. Malangnya benda itu tidak wujud, dan inilah yang kita punya.